Hello semua, salam sejahtera. Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar semua? Lama tak buat video ah. Okey, so kali ni ada peluang lah sebab baru-baru ni minggu lepas Volkswagen Passat B7 tahun 2011 kereta family saya. Dia buat hal lagi lah, dia breakdown. Okey, so nak cerita sikit apa masalah dia kali ni. Okey. Okay, before dia breakdown tu, dia dah ada problem lagi. Dia ada problem yang memang memang tak tahulah nak cakap macam mana kan. So okay, kita lihat ni. Okay, so before dia breakdown tu, first dia dah memang ada masalah dia dia dah check. Dia masalah internal cluster gateway module lah, benda elektronik dekat dalam kereta, dekat dalam meter tu lah, meter kereta tu. So apa dia dah, apa yang dia benda ni dia menyebabkan masalah apa? Okay, dia menyebabkan masalah meter semua dia dah tak jalan lah. So meter semua dia dah jadi gila. So kalau you lihat sini, masalah dia minyak naik, meter minyak tu dia naik turun. So dia tak ada, dia dah jadi gila. And then semua lampu warning nyala lah. Semua lampu warning nyala macam kalau you lihat sini. Dia macam ni lah, engine light semua menyala, ni tak apa, semua benda ni nyala, and then all this also lah menyala. So dia dah lebih kurang macam ABS speed sensor punya problem. ABS speed sensor kalau tiga benda ni saja nyala kan, I pun lupa, tapi lebih kurang lah 2 atau 3 biji benda nyala untuk ABS speed sensor, tapi dia tak ada engine light, semua tak ada. So yang problem ni, dia nyala lagi banyak lampu menyala, and then meter dia, kalau you perasan meter dia kosong, dekat kosong kan, tapi kereta ni actually tengah jalan tau. Saya tengah bawa kereta ni tengah jalan, tapi meter semua tak gerak. Okay, and then the other thing is dia punya butang semua, kalau you tekan left right, biasanya benda ni yang dekat tengah ni dia boleh tukar-tukar kan, you boleh tukar nak tengok info apa semua, tapi butang tu semua dah tak fungsi dah. So kalau back to pain dia macam ni lah, semua lampu warning nyala. Aircon dia tak sejuk lah, aircon dah tak sejuk, tapi ada angin, ada tiup angin. Meter apian ni semua tak jalan, kereta masih boleh start dan jalan. So yang ni masa tu dia keluar benda ni, dia bukan selalu you start kereta dia keluar, tapi most of the time lah, especially dekat waktu pagi time sejuk-sejuk, you start je kereta, semua benda ni keluar warning ni, bunyi-bunyi lah, you tahu lah bunyi yang selalu kedengaran kan, kalau orang yang bawa kereta Volkswagen ni, tahulah bunyi dia kan. So yang ni kita bawa lagi dalam I think 2 minggu 3 minggu bawa macam tu je lah. Kadang-kadang dia keluar, kadang-kadang dia tak keluar. So yang ni masa tu tak kisah lagi lah, janji boleh bawa lagi. Okay, and then okay, sebelum tu saya nak tunjukkan benda gateway ni lah yang dia orang tukar. So it's actually benda ni lah, kalau you nampak benda ni, binatang ni saja dia dah menyebabkan kereta tu jadi gila. So is this benda ni lah, ini benda lah, yang cost dalam 1,300 lebih. Itu pun use punya, dia orang cari tak tahu dari kereta mana. Kalau baru, original baru ni tak tahulah, dalam 2,000 lebih kot. Tapi tak payahlah ori, orang nak baru apa, janji masuk plug saja dia boleh jalan lah. Okay, so benda ni dia dah settle, problem ni dia dah settle. Cuma masalah dia sekarang, dia dah buat ni benda. Masalah dia sekarang, kereta tu dah tak ada bending light. Kalau you yang bawa yang ada own Volkswagen Passat B7, you tahu you punya kereta ada yang setiap kali you start kereta, kalau lampu you on, you start kereta, dia ada buat macam light show kan, dia naik turun kiri kanan kan. Yang ini tak tahulah, dia tukar benda yang tak ada function ni ke apa ke, tak tahu, tapi memang dah tak ada sekarang. Lampu tu memang menyuluh ke bawah, so I kena manually adjust dia naik tinggi sikit lah. So function tu dah tak boleh tengok light show lah. Itu mengecewakan sikit, sebab selalu memang syok tengok kan, lampu naik turun kiri kanan kau. Kadang-kadang you boleh lansi orang sikit kan, kalau dekat malam you parking ke apa kan. Kadang-kadang kalau ada orang lalu ke apa kan, ada orang parking kat depan you ke apa, kadang-kadang you start kereta dia naik turun dah, orang tengok ada light show lah. Macam tu. Tapi sekarang memang dah tak adalah function ni. Tak tahulah benda ni yang buat hal ke apa, kena buat setting ke apa, iaitu kena pergi balik workshop, kena check balik lah. Okay, jom kita pergi balik ke paint.
Okay, ini tak menyebabkan breakdown yang first problem ni. So yang sebelum tu tak buat lagi benda ni. So yang menyebabkan breakdown tu after dalam I think 2-3 minggu lah, bawa dalam keadaan yang masih problem atas ni kan. Masih ada problem ni. Okay, yang menyebabkan breakdown is actually the fuel pump dengan dia punya satu set lah, fuel pump and then fuel controller lah. So yang ni memang kereta terus mati tengah jalan, tengah jam, jalan, terus mati. So try start balik, dia hidup sekejap je, tapi jalan-jalan sekejap mati. Start balik, lagi banyak kali start, lagi banyak kali start. Last, memang you try start sekali, satu saat je dia hidup, lepas tu dia mati. So yang ni memang dah tak boleh buat apa-apa lah. So kena tarik, kena tow truck. So okay, sebelum ni, okay, nak cerita sikit simptom dia lah. Okay, so yang ni memang dah banyak kali kita, tapi masa tu tak tahulah, malas nak hantar repair ataupun ingatkan masih boleh jalan lagi. So dia punya simptom-simptom yang macam ni ke je simptom? Suka hati lah kan. Simptom-simptom dia yang saya perasan lah, okay, is dia punya kadang-kadang okay, kalau macam you jam, you parking kereta lama, you tak gerak kan, you tak tekan, you biar macam tu je kan, dekat neutral atau dekat park, you biar macam tu. Kadang-kadang RPM dia naik turun tau. RPM dia naik turun. So dia macam ni lah, kadang-kadang dia macam naik sekejap turun, lepas tu dia naik balik. Dia macam nak mati sekejap, lepas tu dia naik balik. So this one is the first thing kita experience lah masa tu. Tak tahulah, ni mungkin one of the symptom yang fuel pump tu memang dah tak berapa, dah ni lah, dah kong. Sebab ni pun dah berapa tahun dah tak tukar. Sebab sebelum ni pernah tukar yang fuel pump lagi. Dia ada dua fuel pump, satu high pressure, satu low pressure. Yang ini yang low pressure punya. Yang high pressure pernah tukar sekali, I think 2 tahun, 3 tahun lepas ke 4 tahun. So I think benda-benda fuel pump ni boleh tahan 10 tahun macam tu lah. So kalau your kereta tak pernah buat benda-benda fuel pump ni dah 10 tahun ke apa, kalau you tak nak tunggu sampai rosak, tunggu sampai dia memang kong sadai tepi jalan, kalau ada duit lebih, you buat lah, you change lah fuel pump ni. Yang dia ada dua, ada satu low pressure, high pressure. Harga dalam 7-800 untuk fuel pump tu, tapi dia comes with labor, dia punya labor charge, dia punya fuel controller semua, then add up tu satu biji dalam 1,300 lah. Tapi kalau you boleh buat sendiri, you beli parts tu je, you tukar lah. Itu you boleh save lah 200 ke apa untuk labor charge lah. And then the next symptom yang kita perasan is kadang-kadang kan, ni memang kadang-kadang lah, dia kalau macam tengah jam, you jalan-jalan, kereta mati, kereta stall kira mati lah, kereta mati. So you kena cepat-cepat masuk gear neutral, lepas tu kena start lah. Dia macam tu lah, time jam lah. Ini especially jam lama lah, bukan sekejap-kejap. Macam jam 20 minit macam tu kan. Dalam 20 minit, jam dalam 20 minit macam tu lah. Dia ada simptom-simptom ni lah. Dia tengah jalan, tiba-tiba dia mati. Tapi you start balik, okay, dia dah okay balik, dia jalan. So yang ni I think is one of the symptom yang you boleh monitor lah. Kalau you punya kereta sama model Volkswagen Passat B7 tahun 2010 ke 2011 ke ataupun 2012 lah, tak tahulah, B7 lah janji. Ada simptom-simptom yang macam ni, RPM naik turun. Kalau you parking macam you tunggu you punya bini beli telur ke apa kan, dia naik turun sekejap, dia turun sekejap, lepas tu dia naik balik. Dia macam dia macam dah nak mati je, lepas tu dia hidup balik. So then after that, time jam lama macam 20 minit, you jam, stuck in the jam kan, 20 minit macam tu, and then engine dia mati. Dia mati, then you hidup balik, dia tak ada apa-apa, dia okay balik kan, you start balik, dia okay balik. So ini I think simptom-simptom sebelum memang dia ni lah, dia terus kong lah. Kalau kong memang terus kereta mati, then tak boleh start balik dah. You start macam mana pun dia tak boleh start, dia tak boleh jalan lah. Dia start, kalau you start dia hidup sekejap je, tekan minyak dia mati balik. You tekan minyak, RPM tak naik, dia mati balik. So because of this problem, terpaksa lah hantar ni lah, dah tak boleh buat apa, tarik pergi workshop. Terus okay, buat ni dengan buat ni sekali. So total damage yang kena dekat-dekat dalam 3,000 lah. So memang kereta sekarang nak beli murah, tapi repair memang mahal lah. Kalau benda-benda ni saja, yang ini memang tak boleh lari punya, I think memang tak boleh buat apa-apa lah. You tak boleh nak cakap nak
nak jaga ke apa ni, memang wear and tear lah dalam 10 I think boleh tahan 10 tahun lah. So kalau you beli kereta 10 tahun tak pernah tukar benda-benda ni, kalau you ada duit lebih nak buat prevention maintenance ke apa, you boleh consider lah tukar benda-benda ni. So agak ni jugalah teruk jugalah kena. So jom payung sikit, belanja sikit, kereta tengah naik tow truck ni kan. Aduh. So memang kalau I tak tahulah, kalau you hantar workshop, mungkin dia orang boleh check pressure untuk fuel pump tu, nak tahu dia punya condition lah, untuk nak pastikan dia healthy ke tak. Mungkin dia orang ada equipment untuk check. Tapi kalau macam saya pun tak berapa kisah sangat, kadang-kadang bukannya ada duit banyak lebih kan. So takkan kita belum rosak kita pergi tukar kan. Yang ini kita kena bear lah, tersangkut tepi jalan, kereta belakang horn, jam dekat, you buat lagi, jalan dah jam, you buat lagi jam lagi, semua tengok ni Volkswagen lah ni confirm Volkswagen lah ni rosak kan. Volkswagen dia orang cakap, dia orang lalu tapi dia pandang lain macam, dia Volkswagen ni confirm lah Volkswagen punya lah, mesti buat hal punya lah depan rosak. Macam tu lah dia punya keadaan kan. So okay, I think that's about it. Ini dia masalah yang baru-baru ni kena, saya share kat korang, yang ada Volkswagen Passat B7 tahun 2011 macam tu lah. So kereta ni pun I think dah berapa tahun dah kan. Kalau market memang dalam 20 lebih 30 ribu you boleh dapat lah. So kalau repair cost macam ni, you kena fikir sikit lah. Kereta ni bukan kereta murah, memang high maintenance, tapi you kena fikirlah, kalau you memang nak cari kereta yang sedap bawa semua, ini dia punya price to pay lah. Kalau you nak kereta handling bagus, and then of course price dia memang harga-harga ni Jerman you boleh paling-paling boleh dapat apa BMW E60 kan, E60 523 pun apa itu road tax mahal. Kalau nak lebih kurang sama power punya, you at least kena ambil 523 atau 525. Kalau 520 tak cukup, dia punya power low kan, dia tak cukup power. So at least pun 523, 525 yang itu CC tinggi. And then of course kalau you nak cakap handling, memang yang Passat ni memang handling dia padulah untuk harga ni. Memang tak boleh lawan lah semua kereta segmen yang ni, tak tahulah segmen apa, B ke D ke, tak tahulah dia. Tapi segmen kereta saloon yang luxury, kira saloon yang besar, tinggi besar macam ni, kalau you nak cakap Honda Accord semua yang harga-harga macam ni, jangan harap lah dia nak bawa dia punya power dengan dia punya pengendalian, dia punya handling semua. Memang tak boleh touch lah, tak boleh touch kereta ni. So it's still masih boleh beli lagi, cuma you kena fikir yang lepas you beli kereta ni, you kena enjoy dia punya handling semua. Kalau you tak kisah handling, tak kisah dia punya power, tak kisah dia punya apa-apa dia punya cornering semua, dia punya comfort, then you memang jangan sentuh kereta ni. Sebab kereta ni memang banyak problem dia bukan yang you boleh repair RM1,300 ke 500 masuk workshop je. You masuk workshop je, you kena confirm memang keluar saja bil 2,000, mesti ada cecah 2,000, 3,000. Kalau dia serius lagi punya problem, macam dia punya gearbox problem, gearbox memang akan cecah 8,000 lah. Kalau ada memang major problem, flywheel dia terbakar, meletup ke dalam, pecah ke apa, ada gear yang dalam pecah, tu memang confirm 8,000 hingga 12,000 lah. Tapi itu memang rare punya problem lah. Kalau you nak elakkan daripada flywheel dia jadi haus ke apa, you kena tukar, kena rajin tukar dia punya clutch plate lah, clutch pad apa-apalah clutch pad. Sebab clutch pad dalam 2,000 lebih kalau you tukar. Kalau flywheel, kalau clutch pad tu dah lama tak tukar, menyebabkan flywheel tu pun hancur juga, rosak juga, then you akan bersedialah nak spend dalam 5-6 ribu lah untuk tukar flywheel semualah, satu set lah flywheel, clutch pad semualah. So yang ni memang kena fikirlah. So I think next video saya pun nak cerita sikit lah tentang kereta Volkswagen Passat. Whether is it still macam kalau you tengah nak cari kereta yang best, bawa sedap, bawa besar, cukup besar ruang,
dia punya boot besar, and then of course dia punya most important kalau Volkswagen ni, semua kereta Volkswagen ni memang dia punya handling lah. Dia punya selling point is dia punya handling, and then of course dia senang nak tune. You memang kalau kereta ni you boleh terus buat stage 1, stage 2 you buat sikit je lah barang, you tukar air filter ke apa, you tukar exhaust sikit-sikit, you buat stage 1, stage 2, memang dia padu lah kereta ni. Dia boleh cecah 230 horsepower dengan dia punya 7 speed gearbox tu, DSG tu. Memang untuk harga ni memang tak boleh sentuh lah. I think lah memang tak boleh sentuh lah. Apa kereta you ada 20 lebih ribu, 30 ribu, you boleh tune, you boleh enjoy dia punya DSG, you boleh kentut-kentut, you tukar exhaust sikit, dia boleh kentut-kentut lah, dia boleh buat apa-apa semua, dia boleh buat letup-letup, bunyi letup-letup, naik genting memang tukar. Kalau you upgrade suspension ni semua, memang naik genting memang 90% atau 80% kereta tak boleh follow lah belakang. Lain lah kalau you jumpa team Horizon semua yang hari Sabtu, Ahad, yang pagi-pagi tu semua jangan lah. Tapi kalau biasa punya kereta Vios semua, Myvi tak tahu lah. Myvi mungkin boleh ni lah. Myvi you kena bagi jalan lah. Myvi memang tak boleh cerita lah. Myvi kena bagi jalan. Macam lain-lain semua, I rasa memang tak boleh lah. Kereta besar ni kan, especially kereta yang besar tinggi ni nak lawan lah. Cuma masalah dia, maintenance cost dia tinggi, and then of course maintenance cost tinggi, and then of course banyak problem bodoh macam ni lah. Macam ni lah, benda-benda bodoh ni lah, internal benda ni lah, internal class. Dengar pun tak pernah dengar benda ni kan. Ada problem benda ni kan, internal cluster gateway module ni kan. So okay, I think that's it. I try nak buat the next video I try buat ni lah, comparison, ataupun kalau sebelum you beli Volkswagen Passat ni, apa yang you perlu tengok, apa yang with my experience lah, apa yang anda perlu tengok and semua. And then of course most important is berbaloi ke tak lah, especially dalam masa ni kan, harga dia dalam lingkungan 20 lebih 30 ribu ni memang kalau you ada extra ringgit dalam poket, I rasa memang tak boleh nak lawan lah untuk harga ni. And then of course paling penting you kena ada spare car lah. Untuk kalau you nak beli kereta-kereta macam ni, you boleh bawa family semua, you kena ada spare car lah untuk apa-apa masa macam ni lah. Okay, I think that's about it. Thank you semua. Terima kasih. Harap dapat belajar sama-sama. Dapat memberikan apa-apa yang bermanfaat lah. Okay, until then, thank you so much for watching. Have a nice day. Bye-bye.